Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin Pahang 5 September 2021 bersama saya Fansurina Abdullah. Bantuan Prihatin Pahang BPP terus memburu setiap lapisan masyarakat yang memerlukan sekaligus memastikan mereka dapat meneruskan kehidupan dengan baik. Pengerusi Jawatankuasa Kebudayaan, Perpaduan, Kebajikan Masyarakat, Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Shahniza Syamsuddin berkata, BPP kali ini menemui peniaga-peniaga tidak berdaftar di daerah Maran. Beliau telah menyampaikan BPP dan salam daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang kepada penerima dan berharap agar golongan peniaga ini dapat terus berjuang mencari rezeki walau terpaksa menghadapi cabaran hidup di dalam pandemik ketika ini. Pada majlis penyerahan pandu lalu itu, beliau turut diiringi Ahli Dewan Negeri Luit Yang Berhormat Encik Muhammad Sufian Abdul Jalil. Selepas itu, beliau turut ke Cenor untuk menyampaikan bantuan yang sama bersama Ahli Dewan Negeri Cenor Yang Berhormat Encik Mujibur Rahman Ishak. Penyerahan turut dilakukan secara pandu lalu bagi memastikan SOP dijaga dengan baik dan melancarkan usaha yang dilakukan. Beliau berharap bantuan yang diserahkan dapat meringankan beban semua yang terlibat, malah menjadi galakan untuk golongan peniaga ini meneruskan usaha masing-masing dan tidak berputus asa. Felda melalui yayasannya akan terus melaksanakan program vaksinasi dengan tumpuan diberikan di kawasan-kawasan pedalaman. Pengerusi Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda Yang Berhormat Datuk Seri Idris Jusuh berkata, masih ramai mereka yang tinggal di pedalaman tiada peluang untuk divaksin dan ini memerlukan pergerakan ke kawasan berkenaan. Menurutnya, kawasan Felda Mayam sangat beruntung kerana mempunyai fasiliti seperti Dewan berbanding beberapa lokasi lain yang benar-benar terletak di pedalaman. Jelasnya, program pemvaksinan ini perlu turun ke lokasi pedalaman bagi mewujudkan imuniti kelompok. Sebelum ini, Felda turun ke Terengganu melibatkan kawasan Kertih, Neram dan Jerangau. Manakala hari ini, Felda turun ke Felda Mayam di Bera dan esok ke kampung orang asli Bohor. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas melawat pusat pemberian vaksin di Dewan Orang Ramai Felda Mayam, Bera. Turut sama, Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya, Pengangkutan dan Kesihatan Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Nurul Azali Sulaiman. Sementara itu, beliau berkata sasaran diletakkan ialah 1,000 orang divaksin setiap hari dan jumlah berkenaan berjaya dicapai di Terengganu dan kini sasaran sama diletakkan di Pahang. Ini bertujuan untuk mengatasi wabak COVID-19 dengan baik, terutama di kalangan warga Felda yang tinggal di kawasan pedalaman. Menurutnya, kesedaran terhadap kepentingan vaksin di kalangan warga Felda juga semakin meningkat. Beliau berkata terdapat 317 buah rancangan Felda di negara ini dan usaha memberi kesedaran berkenaan kepentingan vaksin kiat dilakukan oleh warga Felda sendiri. Sehingga 31 Ogos 2021, seramai 101,866 orang atau hampir 91% peneroka Felda telah mendaftar untuk menerima vaksin. Daripada jumlah tersebut, seramai 67,837 orang atau 60.23% peneroka telah lengkap menerima 2 dos vaksin. Sebanyak 66 pusat pemberian vaksin ditubuhkan di dalam kawasan rancangan Felda, manakala 92 lagi di sekitar kawasan rancangan yang turut memberi vaksinasi kepada peneroka Felda. Pahang mencatatkan sebanyak 486 kes baharu COVID-19 dengan daerah Kuantan mencatatkan kes tertinggi hari ini. Berdasarkan maklumat daripada Jabatan Kesihatan Negeri Pahang JKNP, Kuantan mencatatkan sebanyak 243 kes diikuti Temerloh dengan 69 kes. Manakala daerah Maran dan Jerantut pula masing-masing merekodkan 32 kes, Bentong pula mencatatkan 31 kes, Rompen 27 kes, Pekan 17 kes,
Lipis 13 kes, Bera dan Cameron Highlands masing-masing dengan 9 kes dan Raub 4 kes. Dalam pada itu, JKNP mengingatkan orang ramai supaya terus mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan meskipun telah lengkap menerima vaksin. Sentiasa mengamalkan kawalan kendiri dengan memakai pelitup muka secara betul, menjaga jarak fizikal 1 meter, kerap membasuh tangan dengan sabun dan air atau menggunakan cecair pembasmi kuman dan segeralah ke klinik kesihatan berhampiran sekiranya anda bergejala. Jika rakyat di negeri ini mengekalkan disiplin dan mematuhi SOP, maka rantaian COVID-19 pasti dapat diputuskan. Petugas barisan hadapan di kawasan Dewan Negeri Kedah menerima sumbangan bakul makanan daripada Kerajaan Pahang yang telah disampaikan oleh Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam dan Pendidikan Negeri Pahang yang berhormat Datuk Seri Said Ibrahim Said Ahmad. Beliau yang juga ahli Dewan Negeri Kedah berkata, sumbangan tersebut sebagai penghargaan kepada petugas yang sentiasa membantu orang ramai dan pihak kerajaan sepanjang tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Jelasnya, meskipun mereka merupakan petugas barisan hadapan di kawasan Dewan Negeri Kedah, namun mereka antara yang paling terkemudian menerima sumbangan bakul makanan kerana mereka juga terkesan dengan penularan pandemik COVID-19 ini. Kesemua petugas barisan hadapan yang menerima sumbangan kali ini terdiri daripada ahli jawatankuasa UMNO bahagian dan ketua-ketua UMNO cawangan di kawasan Dewan Negeri Kedah. Menerusi satu hantaran di laman Facebook miliknya, Yang Berhormat Datuk Seri Said Ibrahim berkata, barisan hadapan ini sentiasa bersama dengan kerajaan dalam membantu orang ramai, termasuklah jiran tetangga tanpa mengira kaum. Pada program sama, turut disampaikan sumbangan peruntukan berjumlah RM10,000 kepada wanita dan pemuda UMNO Dewan Negeri Kedah bagi memastikan aktiviti kebajikan dan penerangan berjalan lancar. Kerajaan Pahang mensasarkan rakyat di negeri ini mencapai imuniti kelompok menjelang 14 Oktober sebelum tiba musim tengkujuh bagi mengelakkan rakyat terdedah dengan pelbagai penyakit jika berlaku banjir. Timbalan Setiausaha Kerajaan Pahang Yang Hormat Datuk Zakaria Ibrahim berkata, sasaran tersebut hanya dapat dicapai sekiranya bekalan vaksin adalah mencukupi sebagaimana yang telah dijadualkan. Menurutnya, kerajaan telah mengenal pasti lokasi-lokasi yang perlu dipercepatkan imuniti kelompok, terutama dari segi kebolehcapaian ke lokasi berkenaan kerana bimbang keadaan bertambah sulit bagi program pemvaksinan sekiranya tiba musim tengkujuh nanti. Beliau berkata demikian kepada Unit Komunikasi dan Media Pahang UKOM ketika melakukan lawatan kerja ke program outreach vaksinasi POV di Pusat Pemberian Vaksin PPV Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Padang Piul, Jerantut. Program selama 3 hari itu berjaya memvaksinkan 1,800 penduduk Felda Padang Piul sekaligus membentuk imuniti kelompok bagi Felda terbabit. POV yang dilaksanakan di seluruh negeri ini bertujuan memudahkan penduduk di kawasan terpencil dan sukar diakses dari luar seperti di perkampungan orang asli untuk menerima vaksin selain memastikan tiada penolakan terhadap penerimaan vaksin COVID-19. Datuk Zakaria turut menegaskan bahawa semua pihak termasuk Kerajaan Pahang dan Jabatan Kesihatan Negeri Pahang JKNP akan bekerja keras bagi memastikan sasaran untuk mencapai imuniti kelompok di negeri ini pada 14 Oktober nanti dapat dicapai. Sebanyak 572 keluarga termasuklah 445 keluarga peneroka dan 127 kaki tangan Felda, guru dan anak peneroka yang terlibat dengan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Felda Kota Gelangi 2 menerima sumbangan 1,150 ekor ayam segar sumbangan Ahli Parlimen Jerantut Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad Nazlan Idris. Sumbangan tersebut telah disampaikan oleh beliau kepada pihak Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Rancangan JKKR Felda Kota Gelangi 2 sebelum diagihkan sebanyak 2 ekor bagi setiap keluarga. Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad Nazlan berkata, beliau bersimpati terhadap penduduk yang tidak dibenarkan keluar bagi mendapatkan bekalan makanan
kerana terikat dengan penguatkuasaan PKPD di kawasan terbabit sejak 25 Ogos lalu hingga 7 September depan. Beliau berkata bekalan ayam diperoleh daripada Pasaraya Darul Makmur Bandar Jerantut untuk keperluan penduduk di Felda Kota Kelangi 2, termasuk mereka yang memerlukan dalam tempoh PKPD. Beliau berkata demikian kepada media di Felda Kota Kelangi 2 di Jerantut. Sebelum ini, Pejabat Parlimen Jerantut pernah menyumbangkan sejumlah 1,300 ekor ikan patin kepada penggiat dan pengusaha pelancongan di Taman Negara Kuala Tahan yang juga terlibat PKPD pada 8 hingga 21 Ogos lepas. Beliau meminta agar penduduk dapat bersabar dan terus mematuhi arahan pihak berkuasa serta prosedur operasi standard SOP dan mengamalkan norma baharu sehingga suasana pulih semula sebelum PKPD ditamatkan. Sekian Buletin Pahang bersama Unit Komunikasi dan Media Pahang. Ikuti Pahang Media di Facebook, Instagram, YouTube dan Twitter. Teruskan bersama Buletin Pahang bagi mendapatkan maklumat terkini di negeri Pahang. Assalamualaikum.